Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bien. Maintenant, pour la 5e rencontre, on va parler ou bien on va apprendre sur comment se présenter ou bien comment la présentation. Jadi untuk pertemuan kelima di minggu ini, mungkin pertemuan untuk kelas 10 yang pertemuan terakhir untuk pembelajaran via daring. Di sini Ustadz akan menyampaikan materi tentang se présenter, tentang memperkenalkan diri, bagaimana tindak tutur atau bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis sesuai dengan kaidah kebahasaan dan kebudayaan. Oui, ça c'est pour le titre de cette matière. Ensuite, judulnya Bienvenue. Bienvenue itu artinya sebuah title atau sebuah judul pada dialog ini yang akan kita pelajari, yang berarti selamat datang. Bienvenue. Bienvenue itu artinya selamat datang. Ada beberapa orang dalam dialog ini yang akan berbicara tentang cara menyapa dalam bahasa Prancis atau cara memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Yang pertama ada Françoise Le Tallec, ada Laurent Bonhomie, ada Simon Le Tallec, ada Louise Le Tallec, ada Hugo Le Tallec, dan ada Nathalie Bonhomie. Jadi il y a 5 personnes qui se parlent dans ce dialogue. Jadi dalam dialog ini ada 6 orang tentang bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Allez, on va commencer par dialogue. Dialogue. Bon, Françoise Le Tallec mengatakan kalimat pertama yaitu bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Laurent Bonhomie. Je m'appelle Laurent Bonhomie. Bonjour, je m'appelle Laurent Bonhomie. Bonjour, coucou, salut, moi c'est Hugo. Bonsoir, enchanté. Ensuite, bonjour itu artinya selamat pagi. Si Françoise Le Tallec itu mengatakan selamat pagi, bonjour. Kemudian Laurent Bonhomie mengatakan bonjour, selamat pagi. Je m'appelle Laurent Bonhomie. Je m'appelle berarti en anglais on dit my name ya, atau nama saya. Je m'appelle itu nama saya, Laurent Bonhomie. Nama seseorang yaitu Laurent Bonhomie. Kemudian Simon Le Tallec mengatakan bonjour, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Kemudian Louise Le Tallec juga kuku. Kuku itu kata atau ungkapan sapaan tidak resmi. Kalau bonjour itu yang resmi, ya kalau kuku tidak resmi. Artinya kuku itu hai. Kemudian Hugo Le Tallec mengatakan salut. Artinya hai juga. Moi c'est Hugo, saya itu Hugo. Saya namanya Hugo. Seperti itu. Moi c'est itu bentuk lain dari je m'appelle. Bisa je m'appelle Laurent Bonhomie, bisa je m'appelle Hugo, atau bisa moi c'est Laurent Bonhomie, atau bisa moi c'est Hugo. Voilà. Kemudian Nathalie Bonhomie mengatakan bonsoir, enchanté. Selamat malam, salam kenal. Seperti itu. Enchanté itu artinya nice to meet you en anglais. Dalam bahasa Inggris kita artikan nice to meet you, atau dalam bahasa Indonesia enchanté itu artinya salam kenal. Senang berkenalan denganmu. Seperti itu. Ensuite, pour la partie suivante, untuk bagian berikutnya ada Juliette. Juliette Bonhomie ada 7 ya, ada 7 orang. Mohon maaf ada tambahan lagi dalam dialog ini. Juliette Bonhomie
mengatakan bonsoir, je m'appelle Juliette. Selamat malam, nama saya Juliette. Famille Le Talek itu artinya keluarga Le Talek. Semua keluarga Le Talek mengatakan bonsoir, artinya selamat malam. Kemudian Simon Le Talek mengatakan kalimat yang lain yaitu oh pardon, hak tidak pernah dibaca oleh orang Prancis karena hak itu merupakan alfabet atau huruf vokal. Jadi huruf vokal ditambah h atau h yang mana tidak pernah dibacakan atau tidak pernah terbaca oleh orang Prancis. Allez, répétez encore. Simon Le Talek mengatakan oh pardon, oh maaf, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous artinya selamat malam semuanya. Kemudian famille Bonhomie mengatakan bonsoir, artinya selamat malam. Kemudian Juliette Bonhomie mengatakan bienvenue. Bienvenue itu artinya selamat datang. Voilà, ça c'est pour la conversation, bien ça c'est le dialogue entre environ 7 personnes. Voilà, on va continuer. Kita lanjutkan. Voilà, ini ada vocabulaire supplémentaire. Vocabulaire supplémentaire itu artinya vocabulaire. Itu artinya kosakata, supplémentaire artinya tambahan. Jadi kita bisa mengatakan kosakata tambahan atau arti dari setiap kalimat berbahasa Prancis dalam dialog tersebut. Je m'appelle artinya nama saya, c'est itu artinya ini, kata tunjuk ya, c'est itu ini atau itu. Kemudian enchanté, kalau diperhatikan ada huruf E2. Huruf E yang pertama pakai aksen aigu. Kalau hanya aksen aigu saja, hanya ada huruf E dengan aksen aigu, maka si pengucap itu merupakan jenis kelamin laki-laki atau seorang laki-laki. Kemudian kalau ditambah huruf E, ada penambahan huruf E. Pada kata enchanté, ada double E. Yang pertama pakai aksen, yang keduanya tanpa aksen, maka si penutur itu merupakan seorang perempuan. Jadi kalau yang laki-laki tidak ditambah E, kalau perempuan ditambah E. Yang artinya sama, yaitu salam kenal atau senang berkenalan denganmu. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada bonsoir à tous, artinya selamat malam semuanya. Remarque. Remarque itu artinya catatan. Allez, on va recommencer, kita mulai kembali. Pour accepter la présentation d'une personne, on peut dire untuk accepter, menerima la présentation, perkenalan d'une personne dari seseorang, on peut dire, kita dapat mengatakan, ini ada beberapa tipe, ada 4 jenis atau 4 bentuk ya untuk memperkaya kosakata. Yang pertama yaitu ada enchanté de vous connaître atau enchanté de te connaître. Kalau enchanté de vous itu untuk yang yang formal atau yang lebih tua. Kalau te itu yang tidak formal atau yang sudah akrab. Kalimat lengkapnya enchanté de vous connaître, senang berkenalan dengan Anda. Kalau enchanté de te connaître, artinya senang berkenalan denganmu. Di bawahnya enchanté de faire votre connaissance, senang berkenalan dengan Anda. Ya, kemudian ada enchanté de faire ta connaissance, artinya senang berkenalan denganmu. Sama artinya. Kemudian bisa juga kita mengatakan untuk bentuk ketiga yaitu très content de vous connaître, sangat senang. Très itu sangat, atau very, en anglais on dit very itu sangat. Très content, sangat senang, de vous connaître, berkenalan denganmu. Très content de te connaître, senang berkenalan denganmu. Kalau vous Anda. Kemudian di bawahnya ada ravi. Nah, kalau si penutur itu ingin menggunakan bentuk yang keempat, kalau tidak menggunakan huruf, tidak
diberi imbuhan e, maka si penutur itu seorang laki-laki. Kalau ada imbuhan e, maka si penutur itu perempuan. Cara membacanya sama. Ravi de vous connaître. Senang berkenalan dengan Anda. Ravi de te connaître. Senang berkenalan denganmu. En indonésien, on peut les traduire dalam bahasa Indonesia. En indonésien, dalam bahasa Indonesia, on peut, kita dapat les traduire, menerjemahkannya, yaitu di bawah senang berkenalan dengan Anda atau kamu. Voilà. Untuk grammaire de verbe, hal yang perlu diketahui atau yang perlu difahami bersama bahwa ketika kita akan memperkenalkan diri, maka ada kata kerja yang harus kita ingat, ya, dan juga ketika sudah diingat harus kita sesuaikan sesuai dengan kata ganti seseorang. Jadi kata kerja aslinya atau infinitifnya itu ada kata kerja s'appeler, ya, s'appeler. S'appeler itu menamakan diri. Kalau arti secara harfiahnya atau arti yang sebenarnya. Kemudian di bawahnya itu ada konjugasi. Konjugasi itu fungsinya untuk menyesuaikan kata kerja itu harus menyesuaikan dengan kata ganti seseorang. Kalau je itu artinya saya, tu itu kamu, il itu dia laki-laki, elle itu dia perempuan, nous itu kami, vous itu Anda, il dengan s itu artinya mereka laki-laki, elle dengan s itu artinya mereka perempuan. Kalau kata gantinya je, saya, je m'appelle, jadi bahasa Prancis itu unik. Uniknya mengapa? Kalau ada dua kata pertama diakhiri dengan huruf vokal, ketemu dengan kata yang kedua diawali dengan huruf vokal, maka huruf vokal pertama pada kata pertama maka hilang. Bukan je m'appelle, tapi e-nya itu hilang. Jadi je m'appelle, e-nya itu karena me itu terletak di kata yang pertama setelah kata yang kedua setelah je, e-nya itu diganti dengan tanda petik 1. Ya, huruf vokal diganti dengan tanda petik 1. Jadi, je m'appelle. Voilà. Diakhiri dengan huruf E. Kemudian ada tu. Bukan tu te appelle, tapi tu t'appelles. Sama. Il ou elle, atau kalau kita gabungkan, il ou elle, se appelle. Itu kalau belum belum dihilangkan. Ya, untuk huruf vokal yang pertama. Jadi, il ou elle s'appelle. Kemudian di bawahnya nous nous appelons, bukan zappelons tapi zappelons, nous nous appelons. Kemudian ada vous vous appelez. Kemudian ada il ou elle s'appelle. Allez, on va répéter ensemble. Mari kita tirukan bersama-sama. Je m'appelle, tu t'appelles, il ou elle s'appelle, atau il s'appelle, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Ini untuk konjugasi kata kerja s'appeler. Ya, kemudian ini manière de demander le nom d'une personne. Manière itu cara, de demander itu menanyakan. Demander itu menanyakan, le nom, nama, d'une personne, dari seseorang. Untuk yang sudah Ustadz tadi katakan, ya, ada bentuk yang resmi ataupun yang tidak resmi, dan itu sangatlah berbeda. Nah, untuk yang resmi, cara kita untuk
menanyakan nama seseorang, maka ada 3 cara. Yang pertama bisa vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Itu versi lambat. Kalau versi cepat, vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Kemudian yang ketiga ada comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Siapa nama Anda? Seperti itulah. Bagaimana Anda menamai nama Anda? Seperti itu kalau bahasa aslinya. Tapi kalau lebih dimodif, yang artinya itu sebenarnya siapa nama Anda? Itu untuk bentuk yang resmi, pakai Anda atau vous. Kemudian ada bentuk non formel, tidak resmi. Non formel itu bagi yang sudah akrab, ya, seperti itu. Yang pertama, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Voilà. Kemudian ada comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Voilà. Kemudian ada comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Voilà. Itu untuk bentuk yang tidak resmi. Jadi mohon untuk bisa membedakan mana yang resmi, mana yang tidak resmi. Karena ini memang merupakan poin tentang interkulturel atau tentang kebudayaan, ya. Pertukaran budaya antara Indonesia dengan Prancis harus saling seimbang dan harus saling memahami, ya, seperti itu. Voilà, c'est fini et merci beaucoup pour cette rencontre. Soyez utile pour nous. Au revoir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.